Malu pada orang. Sifat malu tu dah tak ada dah sekarang ni. Saya tengok iklan dalam surat khabar tu, iklan tayang 4 punggung perempuan. Kita beli surat khabar tu ada gambar siap warna-warni lagi, suruh pakai seluar pendek, nunjukkan punggung aja. Kami semua menggunakan dot. Hai, subhanallah, tak sesuai tuan-tuan dengan nilai-nilai kita ni. Baik, seperti diketahuinya riba tu haram, maka dikeluarkannya helak, memakannya dikatakannya halal. Berapa ramai kita sekarang ni yang terlibat dengan kad kredit? Jolok sana, jolok sini, isi minyak kad kredit beribu-ribu sebulan, lebih daripada tempoh matangnya kena bayar bunga, bunga pula naik, dan orang anggap biasa. Bangga pula ada kad kredit, kad yang membolehkan kita beriba. Bank pula telefon kita, awak mau senang, mau pinjam senang, tak payah isi borang, kita terus masuk saja dalam akaun awak. Berapa satu bulan, berapa 9%. Okeylah, on masuklah. Cash on call sekarang, terus masuk saja. Mudahnya orang nak buat. Dan bila tak boleh bayar tunggakan, biasa Ustaz, kalau tak utang tak rasa Ustaz. Kamu menganggap riba tu biasa, sedangkan riba itu allazina yakuluna riba la yaqumu illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Allah sebut terang-terang pengharaman riba, wazarul bai' wa harramar riba. Dia dihalalkan kepada kita, wa halallahu al-bai' wa harramar riba. Dihalalkan pada kamu jual beli, diharamkan riba. Halal jual beli, haramnya riba. Tapi kita sekarang riba itu sudah jadi biasa, melata. Beli minyak riba, beli perabot riba. Seolah-olah kalau kita tak buat riba, maka tak boleh pakai. Biasalah Ustaz, kalau tak hutang tak ada merasa Ustaz. Itulah yang dia kata tadi, maka dikatakannya halal, maka sudahlah ia menghalalkan yang haram, maka yang demikian itu bukankah kafir namanya? Bukankah ada kafir? Biasa Ustaz, biasa kata dia. Di situ ayat yang saya bacakan tadi, allazina yakuluna riba, itu orang yang makan riba itu tidaklah bangun di hari kiamat, melainkan dia bangun macam kerasukan hantu. Dalil yang sangat terang dalam Quran bahawa hantu boleh merasuk manusia. Sebab saya baca dalam keluaran akhbar minggu lepas, seorang profesor kata tidak ada kerasukan hantu, histeria tu karut. Tah profesor bengong mana tak? Dalam Quran yang sebut terang-terang bahawa kerasukan hantu itu wujud, sehingga dalilnya dalam Quran, orang makan riba di hari kiamat bangun macam orang masuk hantu. Cuba tengok orang masuk hantu, berdirinya tak boleh, berdirinya bongkok-bongkok, menjerit-jerit, rebah, melolong-lolong. Kenapa jadi macam itu? Kerana jin, bila dia merasuk seseorang, jin itu akan duduk di saluran darah yang membawa darah pergi ke otak. Saluran darahnya akan menjadi sempit. Bila saluran darahnya menjadi sempit, oksigennya tak sampai kepada otak. Sebab tu dia jadi melolong-lolong, menjerit-jerit, macam tuan-tuan tengok lembu yang kena sembelih. Cuba tengok lembu yang kena sembelih, setengah minit selepas disembelih dia mula meronta-ronta. Sebab apa dia meronta-ronta? Sebab oksigen dia sudah kurang untuk sampai ke otak. Bila sudah kurang, dia akan meronta. Maka jin, bila dia nak merosakkan makhluk, dia nak menggoda makhluk, dia nak merasuk makhluk, dia akan duduk di saluran itu. Maka orang itu pun tidak cukup udaranya, tidak sampai darahnya, maka pemikirannya pun kacau. Itulah kerjanya jin. Jadi yang tak percaya pasal apa dengan histeria ni? Pasal apa tak percaya? Ada lah histeria tu. Atau Ustaz, takkan jin tu kena pindah-pindah pula Ustaz? Boleh ke pindah Ustaz? Memindahkan jin? Boleh Ustaz, pergi sewa bas pula. Macam di Kuantan tu, Bomo ni sewa bas untuk menghalau jin. Bas sekolah ni datang, driver lari, takut.
tinggal bas aja. Last sekali naik van preview je pindah. Kesian hantu-hantu tu. Sempitlah sikit van, bas selesa lah. Boleh lunjuk-lunjuk kaki. Van ni maklum sajalah sempit. Boleh ke ustaz memindah-mindahkan jin ini? Sebab itulah tuan-tuan, kenalah belajar. Jin terbahagi kepada 3 bahagian. Yang pertama, jin yang terbang. Hinggap sana, hinggap sini. Dia terbang sana, terbang sini. Ini jin jenis terbang. Bumbung sana, bumbung sini. Jin macam ni tak apa, dia boleh terbang. Dan dia terbang laju. Dan dia tidak memerlukan pesawat untuk terbang. Sebab ada yang kata bahawa UFO itu jin. Leceh lah kalau UFO itu jin. Kena buka lampu, start enjin. Allah, jin start enjin. Apa hair pula, pelak tak ada ke macam mana ke? Kan heran kalau jin terbang naik UFO tuan-tuan. Tak payah, dia tak payah nak UFO ke tak ada, dia terbang jalan. Jin yang kedua, jin yang boleh menyerupai binatang. Ular, kalau jengking, anjing, lembu, unta, dia boleh menyerupa benda-benda ini. Yang ketiga, jin yang melata, yang tak boleh terbang, dia duduk cokoh di situ je. Kalau duduk di pokok, dia nunggu pokok tu. Kalau duduk dekat gua, dia nunggu gua. Tiba-tiba seorang bawa kambing sesat hilang masuk dalam tu. Jumpa gembala kambing ini, jumpa mas dalam gua tu. Mas, ada orang mas, intan berlian. Hei manusia, ini harta bukan kamu yang punya, ini Ama Albab yang punya. Itu cerita Ama Albab 1965. Jin yang macam itu dipanggil jin melata. Dia tak tahu duduk tempat lain, dia tahu gua dia, itulah dia. Dia tak kata terbang. Itu jin melata yang Piramli buat cerita Ama Albab. 3 beranak tu lah. Bukan ada orang lain pun, dema je dalam gua tu. Dema ni yang boleh dipindahkan. Sebab dema tak reti nak pergi mana. Dema tak pandai nak pindah mana. Kita kata pindah, tempat ni kami nak masuk, mana kami nak pergi. Tu yang dipindahkan. Tambah-tambah yang pindah tu pula tua, tak larat. Tu yang naik bas tu, merasa naik bas pegang kat depan tu, merasa tuan-tuan. Ini bentuk-bentuk jin. Jadi belajarlah habis-habis tentang masalah jin. Janganlah bila kita tengok budak histeria, kita kata budak ni tension. Mungkin tekanan pada bapak dia kan, mak dia kan, cikgu-cikgu sekolah dia mengharapkan dia supaya berjaya dalam pemeriksaannya, maka mendatangkan ketensionan kepada dia. Buat dia masuk hantu baru dia tahu. Ya, jangan kita kata itu tension. Tidak tension, tuan-tuan. Kadang-kadang datang daripada jin yang merasuk kerana marah. Pasal apa dia marah? Jin marah, jin merasuk sebab jatuh benda berat atas dia. Tuan-tuan main bola di padang, sepak bola kena kepala jin. Main kasar ni. Masalah kita, mana kita nampak dia. Yang tu lepas-lepas kita tendang tu kaki kita, aduh, saya apa ni? Tu. Urut tak lega, pergi buat sarap tak lega. Ataupun kita menuangkan air panas ke atas dia. Tuan-tuan rebus telur sebab anak nak berkhatan cuti bulan 8 ni. Rebuslah 40 biji sebab 40 tetamu. Air panas rebusan telur itu, tuan-tuan pergi tuang dalam longkang. Kebetulan jin tu tengah landing dalam longkang. Melampau ni, siap. Lengoh dia pula ni. Itu punca-punca jin merasuk. Kita ambil rumah dia, kita kacau dia, kita kencing dalam lubang tempat dia tinggal. Yang tu yang dia marah. Sebab tu Nabi larang kita kencing dalam lubang, di hutan, di tanah dan sebagainya. Mungkin ular dalam itu, ataupun jin juga tinggal di dalam lubang-lubang. Tuan-tuan pergi tala kencing dekat dalam lubang tu pula, pening dia ni. Lain macam ni kopi radik ke atau Kak Ali ni kata dia. Ni pun salah. Yang tu yang balik-balik bengkak tu tuan-tuan.
Ini kena faham betul-betul ya, jin itu. Kita hidup di dunia bukan berkongsi dengan manusia saja dan hayawan. Kita juga berkongsi dengan makhluk yang tidak nampak. Kita juga berkongsi alam, berkongsi makan, berkongsi dunia dengan makhluk yang tak nampak. Dan makhluk yang tak nampak inilah yang kita sebut jin ataupun ifrit ataupun setan ataupun hantu ini. Baik. Kemudian apabila mengucap ia dan beriktikad ia sebagaimana iktikad muslimin, maka dia jadi Islam. Lepas-lepas dia kata, ustaz, kalau saya tak hutang ustaz, saya tak merasa ustaz. Kalau saya tak hutang rumah ni, saya tak hutang kereta ni ustaz, saya pakai tak merasa lah ustaz. Dia riba beriba lah ustaz, janji saya pakai kereta. Perkataannya itu kafir. Tetapi bila dia main semayang, dia mengucap Islam balik.